Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Boleh dengar ke? Okey, boleh dengar. Kita masih tunggu Dr. Ha dengan Dr. Syed Syafiq. Okey. Terima kasih. Nah tak dengar pula. Apa dia? Dengar tak? Okey dengar, okey. Alright, so now we just tunggu Dr. Ha dengan Dr. Syed Syafiq. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar? Alhamdulillah, apa khabar? Minta maaf saya lewat sikit. Saya sekarang berada di Mekah sekarang ni. Sekarang kat sini pukul 3 petang. Oh, ya ke? Ada kat Mekah? Aduh, kejap. Kena tunggu kejap, cari spek kejap. Dr. Syafiq, kita masih tunggu Dr. Ha untuk masuk ya. Okey. Syafiq dah berapa hari dah kat Mekah tu? Saya dah umur sebulan sebab saya alhamdulillah saya bekerja kat sini sebenarnya. So bekerja. Okey. 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 Saya kira di mana satu company yang ni lah untuk main dia adalah travel and tours, and then juga dia ada F&B dan juga suite and resident. So kita ada, saya sebagai general manager untuk uruskan semua ni lah, sebab base dia di Saudi, di Mekah. Kita ada rumah di Mekah. So jadi siapa yang datang Mekah yang kata macam so maknanya kita wujudkan Airbnb di Tanah Haram sendiri. Maksudnya kalau daripada rumah ni ke Masjidil Haram dalam 10 minit macam tu je lah. Oh, so maknanya macam pergi sendirilah, tak payah melalui. Yes, kalau nak DIY ke ataupun macam yelah, selalunya yang DIY ni lah yang nak ambil Airbnb ke apa sendiri kan. Macam tu lah. Bagus tu. Dr. Laili daripada mana? Daripada asal mana? UKM juga tu. Asal maksud apa? Asal tempat tinggal, maksudnya bekerja di UKM tapi berasal daripada Sepang, dekat je. Oh, dekat je. Orang Selangor lah ni. Tak jauh ke mana pun. So Ingat tadi nak send macam mana? Aktif lah Syafiq ni Alhamdulillah. Ingat tadi nak live betul-betul depan Masjidil Haram, tapi kat sini 44 degree. So memang saya tak boleh, panas, sangat panas sekarang. Dia dah lah dry, hot and dry kan? Exactly. Now pun baru pukul 4 petang dekat sini. So memang agak panas sangat tadi. So kata tak boleh ni, terik sangat ni. So saya masuk rumah lah. Orang ramai juga? Tak ramai sangat. Tapi hari ni sebab Jumaat dia akan ramai. And then towards weekend dia akan ramai lah. Tapi datang Isnin balik dia dah kurang sebab lepas Syawal kan. Dah tengah Syawal ni.
nanti start bulan 5 macam tu, 5 pertengahan hujung-hujung ataupun awal bulan 6, ramai balik lah orang nak datang untuk haji kan. Orang datang untuk haji akhir bulan 5 dah start dah kan? Yes, betul. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. 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 Sorry lambat sikit. Alhamdulillah. Apa khabar Syafiq? Laili sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Pertama sekali nak minta nak beraya dululah dengan Syafiq tu dan juga Dr. Laili. Saya minta maaf zahir batin kalau ada apa-apa yang terkasar terkurang. So Syafiq pun di mana ni? Di Mekah ke di Madinah? Saya di Mekah sebab ada rumah di sini lah, rumah di Rusaifah. So Syafiq memang bekerja di situ sekarang ni? Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. So Laili, kita pergi dekat dia ada Airbnb kat sana. betul lah. So, kita masak terus. Alhamdulillah. So itu yang untung tu bila kita berkolaborasi ni Laili. So alhamdulillah. Okay, so kita mulakan lah ya. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ya yang bersama kita sekarang ni ada 8 orang, tak apa. Kita memang kalau IG ni Laili kita just roll aja kan. Nanti dan insyaAllah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka dululah ya. Kita punya discussion ni dengan ummul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Amin. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu di bulan Syawal yang penuh dengan keberkatan ni ya, dan ini adalah siri yang ketiga ya. Jargon, bicara medik jargon, jangan anggap rawatan ganggu orang nak sihat. So kita punya sajalah jargon tu kan kita katakan, sebab hari ni kita dapati macam ramai orang umum dia sangat ragu-ragu ataupun ada macam krisis kepercayaan dengan mungkin kita di bahagian perubatan dan juga jaga rawatan kesihatan ni ya. Dan antaranya mungkin disebabkan kita tidak banyak membuka ruang perbincangan macam ni ya. Kalau doktor bercakap ni ya, Syafiq, Laili duk cakap dalam bahasa orang putih je kan. Jadi kita ni pula so itulah jargon ya. Setiap profession ni dia ada jargon ataupun bahasa yang spesifik untuk profession tersebut lah. So orang dalam profession tu dia tahu. Ya, dia memang maklum sangat dah, tak payah orang kata itu jadi bahasa dia. Tetapi kalau orang lain, khususnya kita profession perubatan dan kesihatan ni, kita memang ada pesakit ya. Dan mereka ni memang kebanyakan tak ada latar belakang perubatan. Oleh sebab tu banyak sangat perkara yang kita kena jelaskan ya. Dan hari ini saya macam biasa bersama dengan Dr. Syed Syafiq yang ada di Mekah buat masa ni, alhamdulillah, rakan moderator saya, dan saya sangat kejap ada macam echoing sikit. Okay. Jadi saya boleh dengar ke Syafiq? Ada echo. Kenapa? Kejap. Wina, anything? Macam ada echoing. Tiba-tiba je echo dia kata. Okay, cuba mungkin okay, Syafiq pula yang dah hilang. Tak apa, mungkin nanti dia masuk balik lah ya. So macam biasa kita dalam bicara jargon ni, medik jargon ni, kita akan jemput seorang tetamu dan saya sangat berusaha hati ya, bersama dengan Prof. Madya Dr. Nur Laili Muhammad Tauhid ya, bukan pensyarah di pensyarah perubatan di Jabatan Perubatan Keluarga, Fakulti Perubatan UKM ya. Saya panggil adik saya ni Laili macam tu je. Dan alhamdulillah, terima kasih Laili, apa khabar ya? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Had. Terima kasih jemput sebab alamak jauh sangat ni. Okey. Rasa
seronok dan segembira lah dapat join program-program seumpama ini kan. Macam yang Kak Har cakap lah, jargon ni kadang-kadang kita tak perasan kan. Kita rasa macam faham aja, rupa-rupanya orang lain tak faham. Jadi betul kita memang harapkan lah maklum malas kan kalau ni kalau tak faham tu tanya. Kadang macam garang sangat kan, dia cakap tu terlupa kan. Kita pun kadang pasal sebab benda tu kita dah biasa, jadi kita rasa macam orang lain semua memang patut faham lah kan. Tapi sebenarnya memang apa? Okay, Alhamdulillah. Hilang sekejap Syafiq tadi. Biasalah line dekat sini, kejap ada, kejap tak ada. Okay, tak apa. Jadi tadi Syafiq, masa Syafiq hilang sekejap tu, Dr. Har introducekan Dr. Laili. Dan Dr. Laili katakan memang kita perlu ada banyak juga platform seperti macam ni. Dan dalam 2 sesi yang lepas kita sebut tentang confidentiality atau kerahsiaan, iaitu dengan Dr. Farah Hani Imran. Perbincangan dia sangat kaya dengan pengalaman dan maklumat yang saya dapat juga, rupanya jargon ni bukan hanya kita ingat untuk orang umum, tapi ramai yang tengok tu juga adalah doktor dan juga pelajar perubatan. Sebabnya mungkin dia orang nak tengok macam mana kita nak explain dan sesi yang sebelum ni adalah tentang consent ataupun keizinan, inform consent dan juga autonomy. Yang itu kita panggil Dr. Imelda, dan Imelda being a very keen educator, dia memang explain panjang lebar lah. So hari ni kita bincangkan tentang menyampaikan khabar duka ataupun kita kata breaking bad news. Secara peribadi Dr. Har rasa ini antara perkara yang paling sukar Dr. Har nak belajar dulu. In fact masa saya dulu dan Dr. Laili kan, kita tak adalah latih macam mana nak breaking bad news ni. Tapi kita selalu tengok dalam drama kan, bila tiba-tiba pakcik ada lagi 6 bulan. Macam tu kan dia punya break dia punya bad news tu. Yang khabar duka dia tu. Ada kanser lagi dah teruk dah lagi 2 bulan. Betul, ya ke doktor ni macam tu ke cara dia bagi khabar duka tu kan? Syafiq sendiri, masa ni anak-anak kita ni Laili, masa dia macam ni agaknya. Macam mana agaknya Laili, Syafiq dulu, ada ke memang dilatih macam mana nak memberi khabar duka or breaking bad news ni? Ada. Terima kasih Prof. Breaking bad news actually for me, pada waktu tu mula-mula jadi houseman tu kan, kita macam boleh ke nak bagi tahu ni, sebab takutlah nak bagi tahu itu benda-benda yang utama. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang sepatutnya untuk saya bagi tahu. Kadang-kadang nak bagi tahu kat mak dia ke, nak bagi tahu kat suami dia ke, mana yang nombor saya tak tahu. Macam tu. Itu sebenarnya itu dilema saya pada houseman waktu tu lah. So and then lepas tu bila kita tengok mati daripada sini-sini, macam mana olahan ayatnya dan siapa yang sepatutnya bagi tahu. Kadang ada juga breaking bad news ni tengah boleh beritahu pula tengah walk around tu. Mana boleh. Tak cantik lah macam tu. Itu bukan breaking bad news, itu memang nak bagi semua tahu kan. So dia macam ada caranya, kat mana tempatnya, siapa orang yang perlu ambil masuk dalam bilik ke, macam mana. Benda-benda tu itu yang saya belajar step by step lah. Macam tu. Okay, jadi hari ni kita mungkin nak minta Dr. Laili berikan sedikit outline macam untuk bidang Dr. Har pula Syafiq, kalau buat ultrasound lepas tu kita dapati ada abnormality kepada fetus ataupun janin tu, susah betul tu. Yang paling sukar sekali nak break that bad news, sebab selalunya orang datang tu dia nak tengok baby dia cantik, comel so kita pun dia nak dengar berita yang gembira saja. Tapi bila kita nak kata jantung dia patutnya ada 4 bilik, sekarang ni kita tengok ada masalah sikit. Muka dia terus berubah. Jadi macam mana cara kita nak bagi bad news tu?
So okay, Laili, boleh Laili kita bersedia. So dalam format ni sebenarnya dia free flow saja. Dia bukanlah macam Kita Viva santai-santai kan. je. Ya, cumanya saya bagikan anak saya ni Syafiq ni untuk banyak bertanya. Lepas tu nanti kalau misalnya Kak Har boleh nak masuk-masuk sikit tu Kak Har tambah-tambah. Sila Syafiq. Okey. Sila. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada semua yang penonton pada malam ni. Saya di sini, petang lah. Di sana di Malaysia sekarang ni malam pukul 9 malam. So jadi terima kasih kepada Dr. Laili apa semua dan juga Prof Har. Kita host bersama cikgu saya, Prof Har. Okey. So jadi pada malam ni tentang breaking bad news. So soalan pertama saya direct terus kepada soalan dan kepada tetamu pada malam ni, penonton pada malam ni nak tanya soalan boleh. Nanti saya tengok di penghujung nanti kita cuba untuk pilih mana soalan yang boleh ditanya. Okey. So jadi untuk soalan pertama sekarang, saya Dr. Laili, adakah sebenarnya orang tak tahu apa benda sebenarnya breaking bad news ni? Apakah breaking bad news tu? Untuk doktor, yelah. Untuk doktor tahu breaking bad news tu adalah orang nak beritahu satu khabar duka atau khabar buruk ke apa benda. Tapi untuk sebagai patient yang tak tahu apa benda breaking bad news tu sebenarnya. Untuk pesakit ni betul nanti kena betulkan kat saya sebab saya pun tahu medical juga kan je kan. Jadi apa informasi ataupun berita yang secara drastik akan mengubah dan memberi kesan negatif lah, kesan yang tak baik, kesan negatif kepada pesakit ataupun keluarga kan, bagaimana mereka melihat masa depan mereka tu. Dia rasa dengan berita tersebut kehidupannya berubah dan berubah ke arah yang sedih, yang negatif. Dia tak semestinya lama, kadang-kadang sekejap ya. Tapi ada juga yang lama. Jadi kadang-kadang kita anggap macam bila breaking bad news ni macam kanser, macam kematian, macam ni. Tapi sebenarnya kan kadang-kadang benda macam Kak Har tadilah, Kak Har kata kalau ibu mengandung kita buat ultrasound tengok kosong kan. Kita nak bagi tahu tu Allah kan. Itu memang kadang-kadang orang ingat kita tak ada perasaan, tapi sebenarnya kami terpaksa absorb dulu, jaga emosi kan. Dan kadang-kadang benda yang kita anggap ringan bagi kita ya, walaupun kita nampak kita anggap ringan, tapi untuk pesakit atau untuk keluarga benda ni berat ya. Katalah orang yang kita macam saya dekat klinik pesakit luar ya. So kalau pesakit dirujuk kepada kita sebab kehilangan berat badan ya, kehilangan berat badan yang banyak kan. So kita, satu yang kita paling risau adalah kanser bagi kita ya. Jadi bila kita dah siasat tu tengok kencing manis. So bagi kita good news, macam bukanlah sedih sangat kan. Tapi bagi pesakit kadang-kadang ianya adalah sesuatu yang bukannya ni. Jadi kita jangan anggap nasib baik kencing manis, bukan kanser. Mestilah cakap macam tu kan. Sebab dia juga bukan berita yang baik untuk pesakit. Baru didiagnose kencing manis, ianya bukan satu berita yang baik. Jadi jangan anggap ianya mesti berita yang kita anggap macam nampak teruk sangat ya. Jadi kadang-kadang itulah yang sebagai doktor kadang-kadang kita lupa sebab dah terbiasa cakap kencing manis, darah tinggi, tapi bagi pesakit ianya adalah sesuatu yang mengubah masa depan dia. Lepas ni nak kena, nanti kena ambil insulin ke, lepas ni saya tak boleh buat tu, saya tak boleh buat ni. Jadi itu yang merupakan walaupun kita tak anggap ianya menangis, tapi dia masih berita yang tidak baik untuk mereka. Jadi so satu seperti biasa saya cakap, jangan ambil ringan. Kita kena dengar, kita kena pandang perspektif pesakit dan keluarga. So, kalau bahasa Inggeris dia kata in the eyes of beholder lah. Siapa yang dia ada interpretasi sendiri. Jadi fahamilah mereka ya. Dia kan Laili, kalau Dr. Har boleh nak tambah sikit, kadang-kadang macam fibroid contohnya ya, ketumbuhan dalam uterus atau rahim. Itu bukan kanser. Tetapi kan bila kita ni pula doktor ni tengok fibroid tu, ya Allah, satu hari tu agaknya 10 fibroid gitu kan. Jadi bila datang seorang tu ya, mula doktor kata perut dia macam mengandung 5 bulan.
Dia dah risau dah. Kan? Lepas tu darah pula banyak pula. Dalam 5-6 bulan ni, the head tu datang banyak kan. Jadi kita ni pun cek. Fibroid je ni Kak. Kita kata macam tu. Dia dah separuh nak terpengsan dekat situ. Fibroid tu apa doktor kan ya. Lepas tu kita pula ni Syafiq, sebab kita dah selalu tengok yang lagi teruk. Alah puan yang risau lah, fibroid je gitu kan. Tapi itu sebenarnya bad news. It's a news yang maknanya macam tadi yang Dr. Lali katakan tadi, dia akan mengubah ya dia punya yang biasa tu kepada sesuatu yang mesti akan terpaksa tak banyak sikit terkesan juga oleh diagnosis kita tadi tu. Ya, so itulah sebenarnya bad news. So saya harap kalau ada bakal doktor yang dengar ni, saya harap dia akan memahami bahawa perkara ni kan diambil serius lah. Macam tu. Okey. Seterusnya agaknya Syafiq. Silakan Syafiq. Okey, itulah. So saya pun baru terbuka balik, terfikir juga, terlintas kan bila Dr. Laili kata macam alah, saya ada pernah buat juga dulu rasanya. Alah, kencing manis nasib baik kencing manis kan. Kan? Pada kita macam, ya Allah, bila fikir balik sebenarnya benda tu ada orang tak pernah tahu kencing manis tu apa benda pun. Kan? Tiba-tiba kata kita nasib baik kencing manis. Macam tu. So jadi itulah. So sekarang ni untuk soalan kedua pula saya. Sorry lah ramai kat sini. Tak apa. Memeriah. Meriah. Sebab ini ada tetamu, diorang beraya dekat Mekah ni. Alhamdulillah, okey. Okay. So, soalan kedua saya kan, macam Dr. Laili, kita dah tahu dah apakah itu breaking bad news kan. So, sekarang ni sebagai untuk doktor-doktor juga, untuk semua paramedik ke, siapa saja yang dalam medical juga, bagaimana sebenarnya kita nak untuk memberitahu ataupun cara-caranya breaking bad news ni, memberitahu perkara ataupun berita-berita sedemikian kepada pesakit-pesakit. Ni kira macam untuk pesakit dan juga untuk para medik atau orang-orang yang dalam medical juga ni. Kadang suka hati dia je dia nak bagi tahu kan. Ikut rasa faham dia bagi tahu macam tu je. Dia bergantung keadaan juga kan. Ada masanya kalau kita berada cuba bayang macam kalau macam Prof Hatakat tadi dia buat ultrasound, dia kena dia punya nak kalau nak ikut kan sepatutnya kita macam prepare. Kita yang akan menyampaikan ni kita kena prepare dan kita kena pastikan situasi tu sesuai. Macam kadang-kadang kan dalam bilik konsultasi ni ada beberapa doktor dalam tu kan berkongsi bilik konsultasi. Jadi kalau nak menyampaikan tu kita kena pastikanlah di tempat yang selesa dan terasing ya. Dan juga kita kena pastikan lagi satu, biasanya kita akan mulakan dengan tanyakan siapa datang dengan dia. Ya, ada support system tak? So kadang-kadang pesakit ni dia datang sendiri. Ya, sebab macam tadilah kalau datang untuk selalunya kalau kat tempat saya tu macam itulah, nanti anak turunkan ayah dia atau mak dia masuklah pergi ke klinik jumpa sendiri ya. So dan kadang-kadang berita buruk tu tidak disangka kan. Jadi kita akan tanya datang dengan siapa, dia ada kat mana. Okey. Kalau ada kadang-kadang anak tinggal nanti datang. Okey. So kita akan tanyalah kalau macam tu rasa kita akan tanyakan pesakit lah. Kita dapatkan maklumat dari pesakit apa dia rasa keadaan dia ni. Ya. So kalau dia setengah pesakit tu dia kata saya rasa ni macam berita tak baik je bila doktor tanya macam ni. Jadi kita dah rasa lega sikit sebab dia dah anggap macam tu kan. Setengah pesakit tu tak tahulah doktor. Saya tunggu je lah doktor nak cakap apa. Kan? So bila macam tu kita okey, kadang-kadang kita kena slow sikit lah kan. Dia warning sikit lah ya. Dia dah keputusan ni. Kalau cik rasa cik ke puan ke kan rasa saya terangkan dengan detail ke macam mana. So kadang-kadang dia kata doktor cakap je lah apa-apa yang doktor boleh cakap, saya terima je. Macam tu tak apa. Tu kalau ada yang teruk sangat ke doktor, bila kita dah nampak dia emosi dah mula terganggu kan,
Tu yang kita kena, okey. Memang tak berapa baiklah beritanya. Okey. Jadi puan rasa saya nak saya terangkan ataupun puan nak sesiapa bersama puan. Kan? So biasanya bila dah macam tu, tak apalah doktor cakap je lah. So bila macam tu kita akan sampaikan terus. Kan tadi ya, bila cakap ketumbuhan ke apa, biasanya kalau saya ni, saya akan dapat keputusan biopsi. Ya. Keputusan biopsi macam biasanya pesakit saya pergi buat mammogram ya, untuk breast. Lepas tu dia dipanggil untuk buat biopsi. Bila ada mammogram tu kelainan sikit, dia dipanggil untuk biopsi. Lepas tu bila saya yang kena tengok keputusan biopsi tu sebelum hantar kepada ni, sebab ni jadi biasanya dia memang menaruh harapan lah, sebab kita cakap ada bintik-bintik putih masa dalam mammogram tu. Biasanya tak bahaya, tapi kalau dia punya nampak macam lain macam, kita akan buat biopsi. Jadi hari ni biasanya saya akan pesan kalau nak dapat keputusan biopsi, datanglah dengan sesiapa yang memberi support. Kadang-kadang setengah orang tak nak datang dengan suami ke dengan anak dia akan bawa kawan. Tak apa. Datanglah dengan sesiapa yang ni. So biasanya kita nak ada support system kat situ. Jadi lepas tu bila dia dah datang tu kita dah tanya dia apa dia punya expectation kan. Yes. So expectation dia yang penting lah ya. Dia mesti sekarang tanya, cancer ke doktor? Dia terus tanya macam tu. Betul. Kalau yang tanya macam tu, kita rasa kita akan cakap warning tu lah. Minta maaf lah, memang setakat ni kita nampak keputusannya kanser. Terus dia cakap yang tu. Tak payahlah nak baca intraductal apa benda tu semua tu kan. Tak payah baca dia punya diagnosis yang dia tulis kat dalam tu. So lepas tu kita bagi dia masa untuk puan faham tak? Puan rasa puan ada apa-apa yang puan nak penjelasan lanjut lagi tak? So ini pun bergantung pula kepada respon pesakit. Setengah pesakit terus diam aja. Bila diam ni part yang susah sikit. Tergamam. Jadi itu memang peringkat tergamam. So saya biasanya kat situ tu memang kita pun dah mula rasa semacam ni, tapi kita okey. Maknanya kalau puan rasa nak tanya apa-apa, nak penjelasan apa-apa boleh. Dan seterusnya kita akan cakap yang penting adalah sokongan yang berterusan ya. Sebab sokongan ni kita kena ada skill untuk kurangkan impak emosi tu. Ya, yes. Tak semua orang akan menangis melalak. Sebab orang kita sangat kurang ekspresif. Orang kita tak tahulah, kita mungkin malu ke apa, tapi adalah juga yang akan terus sedih kan, ataupun terus betul ke doktor? Mana boleh? Orang siapa punya? Tak apa. Kita tengok balik. So kita boleh. Tapi setengah tu diam aja. Dekat puan macam mana? Nanti dia kata tak apalah, dah nasib saya. Tapi kita kata tak, ini bukan berakhir segalanya. Sekarang kita kena bincangkan apa yang kita nak buatkan seterusnya. So strategi itulah. Kadang-kadang sebenarnya dalam dia berbincang tu dia tak dengar dah pun. Ya. Baiknya kita tunjukkan gambar atau kita tuliskan. Dan lepas tu kita pastikan kena datang jumpa balik lagi. Kalau kita tanya dia ada tak nak sesiapa dengar sama-sama. Ya? So biar kalau dia nak ada orang dengar sama-sama, itu lebih baik. Dan kita buat. Kalau boleh tuliskan atau gambarkan apa plan bersama. Dan lepas tu pastikan kalau boleh kita juga yang tengok dia lagi untuk dia datang semula dan buat keputusan ke apa. So jangan paksa pesakit buat keputusan di waktu tersebut. Sebab ianya bukan keputusan yang tepat. Ke apa lagi. Dan jangan buat janji-janji kosong kot. Kan janji kosong ataupun ni macam tak apa, ada pesakit saya dah sembuh pun ni. Tak payahlah cakap macam tu kan. Kita usaha sama-sama dan kita cuba buat dan doakan yang terbaik. Dan itulah yang paling penting tu, menuliskan apa plan bersama tu. Supaya bila dia balik, dia tengok balik nanti dan kita pesan kat dia, okey kalau ada apa-apa yang tak faham ke apa, tuliskan balik, bincangkan balik, datang semula jumpa. So cooling down lah. Apa lagi Kak Ahad? Mungkin pengalaman Kak Ahad tu lebih macam tadi ultrasound tu. Maknanya penyakit tu tak ada pada dia, tapi pada janin dia. Tapi harapan dia dengan suami kan pada janin tu sangat tinggi, betul nak dengar
Ya, so yang ni Dr. Han nak cerita tentang macam mana kalau breaking bad news tu tidak tidak dikendalikan dengan baik, apa kesan dia dan macam mana damage control yang kita kena buat, ya. Dr. Han pernah ada biasalah dia mula-mula yang akan buat screening ni kiranya doktor trainee ataupun yang tengah nak jadi pakar ni kan. So dia dulu yang buat. Jadi dan kita pun sebenarnya dah ajar, cumanya masing-masing ada style dia kan. Jadi dan kami ni ada hari-hari ni lah. So hari saya masa tu saya ingat lagi hari Rabu. Dan hari Isnin tu ada patient datang dan salah seorang daripada registrar saya ni buat ultrasound tu dia nampak ada abnormality tapi dia tak sure. Biasalah kan kita selalu nampak yang normal, tiba-tiba tak normal. Macam contohnya banyak pula tu abnormality dia bukan satu. Ya. Dan selalunya kalau begini ni trainee ni dia akan panggil lah salah seorang kami lah, konsultan apa semua kan. Especially setiap hari tu ada je yang in charge. Tapi kebetulannya hari tu agaknya konsultan yang in charge tu agak garang sikit. Dan ini sangat takut ya, dengan tu. So dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu kepada ni tapi dia buat remark macam ni tau. Dia macam tu dia tu. Ish, baby pun tak cantik lah dia tu. So tak cantik macam mana doktor? Taklah, selalu macam tak tahulah dia tu. Tak apalah, puan datang hari Rabu lah. Dia sebab hari Rabu tu sebab saya yang in charge hari Rabu. Jadi dia rasa macam kalau mungkin hari-hari lain tu garang sikit kan. So saya ni agaknya tak apa garang ni. So dia bagi hari Rabu kan. Jadi masa hari Rabu tu saya radiografer lain, sonografer lain bagi first untuk jumpa saya sebab patient tu daripada hari Isnin, Selasa, Rabu tak boleh makan, tak minum, tak dalam keadaan terkejut tu, tak boleh tidur. Faham tak maksud dia? Sebab dia tak tahu apa jadi. So doktor tadi cakap baby pun tak cantik lah. Macam tu saja. Dia macam bergantung tak bertali. Ya Allah, yang itu bila saya jumpa dia tu, ya suami dia kata tolonglah doktor, dia tu dan dia dengan mata merah dah tak tidur dengan menangis lagi kan. Jadi ya Allah, saya masa tu saya sebenarnya memanglah tahu kemahiran atau kompetensi menyampaikan khabar duka ni penting, tapi masa tu Laili Kak nampak macam wow, memang kena ajar. Ya, kalau tak dia buat macam tu lah. Okay. Jadi sekarang ni saya lah pula yang kena nak buat ultrasound ni kan. Dengan mak ayah yang begitu agitated, maksudnya macam stres sangat kan. Jadi saya kata puan macam ni, saya kalau nak tengok ni saya mungkin buat pemeriksaan yang agak lama lah. So saya tak nak cakap apa-apa yang tak betul ataupun tak pasti lagi. Ya. Tapi berperingkat awal ni, okay, saya tunjukkan dulu. So kita kena tunjukkan yang berita baik juga dulu lah kan. Okay. Masa tu lebih kurang 20 minggu macam tu ya. Dah agak lambat jugalah. Tapi 20 minggu tu kita boleh tengok letak aja probe ultrasound tu dekat perut ibu tu dah boleh nampak satu baby tu ya. Seletak aja kita dah, sebagai seorang yang dah biasa tengok tu kita tahu ni ya, dengan air ketuban tak berapa banyak. Jadi bila tak banyak air ketuban tu susah juga kita nak tengok ya. Jadi memang sangat sukar dengan baby punya position lagi ya. Tapi apa yang saya kena tunjuk kat dia, okey ni baby puan ya, ada satu ni. Ni kepala dia ni bahagian yang lain. Jantung dia bergerak. Yang tu kita kena dengar, make sure dulu dia tahu bahawa baby dia hidup. Macam mana pun baby dia hidup. Ya. Okey, lepas daripada tu saya nak kena tengok banyak lagi bahagian ni puan. Jadi saya nak puan rehat je dulu sebab saya memang nak buat banyak ya. Saya memang nak kena tengok satu-satu ni. Okey doktor dia kata. So dia tidur. Agaknya bila dia dengar kita kata tu dia tidur sebab dia 3 hari dah 2 hari dah tak tidur kan ya. So dia tidur. Bila dia tengah tidur tu saya ni, tapi husband duduk sebelah dia kan. Dan of course satu lagi ultrasound ni, kalau kita tak ada training, kita tak nampak apa benda. Kita nampak macam dia punya bayang je kan ya. Jadi saya kata encik saya nak kena buat ni. Encik pun kalau boleh rehat dululah tak apa kan. Tapi air muka saya mesti mungkin selamba je lah. Tak boleh lah macam tengok macam-macam lah sound effect tu ke dengan expression. Tak boleh. So kita buat selamba je, tak bisa nampak lah ni ya. Bahagian dalam otak dia ada, dekat muka pun dah ada. Dia sindromik lah ya, dia banyak ya. Dan bila saya tengok tu dia punya bahagian bawah pun, kaki semua ni dah tak well form. Dia jadi macam kita panggil tu syringomyelia. Itu satu jenis penyakit lah, satu jenis sindromik kan.
Jadi ni memang selalunya memang tak survive kan. Ni little congenital anomaly. Macam mana pula nak cerita kat diorang ni? Diorang ni pula tak ada anak 4 tahun. Tunggu anak tu kan, ya Allah. Dan ini kandungan yang secara spontan lah, tak ada gunakan apa-apa kaedah lah. Jadi bila saya dah tu, saya buat catatan dulu, dah ambil gambar apa semua. Nampak dia dah rehat sikit. Okey, saya caranya tu bukan terus kata, okey puan, anak puan ada syringomyelia. Terus cakap macam tu je. Tak boleh. Itu jargon tadi tu. Kan? Okey, so saya kata, okey puan, ni bahagian kepala, encik dan puan ya, ni bahagian kepala. Selalunya bahagian kepala ni kalau kita tengok dia ada, ni tengkorak kepala dia. Kemudian yang bahagian ini, selalunya kita akan nampak dia agak kelabu. Lepas tu ada bahagian air macam tu. Tetapi dalam kat sini ni kita dapati bahagian yang kelabu tu sangat sikit. Yang banyak tu yang gelap ni. Yang apa yang dia nampak? Ya, kita explain apa benda yang dia nampak. Selalunya kalau macam ni dia maknanya dia ada banyak air lagi daripada tisu otak tu lah. Okay, so kita nampak muka dia macam dia faham yang tu. Dalam kepala ni kena ada otak lah, bukannya kena ada air kan. Okay. Kemudian saya tahu yang ini pula bahagian mata. Selalu mata ni dia agak jauh sikit. Kita kata lekuk mata tu. Tetapi dalam janin puan ni dia punya jarak sangat dekat. Saya dah start cakap lah. Kan? Satu. Lepas tu bahagian paru-paru, selalunya bahagian ni agak besar. Tetapi yang ni lebih kurang 2/3 saja. Dan oleh sebab tu nampak jantung walaupun dia bergerak, tapi kita tengok tisu paru-paru yang lain tak berkembang lagi. Lepas tu kita ke bawah. Selalu kat bawah ni kita akan nampak tulang kaki. Tapi kat sini ni kita tak nampak tulang kaki tu. By this time, dia dah kata, dia pandangi suami dia. Kata doktor, banyak betul tu yang tak normalnya tu anak kami ni. Boleh ke hidup tu? Dia kata. Okay, so kan sebenarnya breaking bad news, dia lebih mudah kalau kita terang apa yang senang dulu. Kemudian diorang sendiri yang boleh make that conclusion. Itu pengalaman Dr. Har. Jadi banyak cara macam yang Dr. Laili katakan tu. Tetapi memang kita kena ada of course yang tu pun bukan taklah first time. Dia kena banyak kali. So kita pun dah faham kan. Kita pun suara kita tenang, suara kita yakin. Dan akhirnya pesakit sendiri yang tahulah. Kan? Macam tadi Dr. Laili tadi bila dia tengok patient tu nampak macam kanser ya doktor. Kan? Dia bunyi dia tu kan kanser ya doktor. Kita tinggal mengiyakan aje lah. Tetapi kalau bukan kanser kan doktor? Bukan kan? Itu dia lain dengan yang kata kanser ya doktor, dengan yang tadi tu. Satu lah dia Syafiq. Kita kena tengok dulu pesakit kita tu macam mana cara dia. Ya. Kalau nampak sangat agitated begitu, so tentu sekali kita mungkin taklah terus keluarkan semua bendanya, mungkin satu-satu dulu. Itu pun macam Dr. Laili kata kena ada ya, waris dia ke suami dia ke pasangan dia ke kena ada sekali. Ya, sebab kita tahu kebanyakan kan bila dengar tentang khabar duka ni, dia akan masuk ke dalam cycle berkabung tu, the grief cycle. Sebab dia apa yang dia grief kan tu, apa yang dia sedihkan tu adalah kehilangan status kesihatan tu. Sebelum ni dia sihat, selepas tu dia akan hilang status tu. Dan itu yang kita kata dia sangat sedih tu. Dan kita tahu bila berkabung tu sama ada selalunya dia denial, kemudian ada anger macam-macam ya. So tu tambahan lah Syafiq untuk pengalaman Dr. Har tu ya. Jadi macam sebenarnya sangat susah kalau kita nak bagi diagnosis tentang kehamilan yang tak normal. Sangat susah. Kan? Kadang-kadang kita menitik juga air mata kita lah. Ya, bila tengok kan dalam dia punya meraung tu. Itu yang jadi meraung. Kan? Betul ke doktor? Ke doktor ni? Saya nak jumpa doktor lain. Dia macam tu dah. So kalau dia nak jumpa doktor lain, kita kena bagi. Yes. Janganlah pula kita kata, apa? Awak ingat apa? Doktor lain tu semua saya yang ajar. Tak boleh lah pula masa tu kan. Tapi ada tu. Kan lain ni ada je. Kalau misalnya kita ya tidak mempunyai perspektif yang betul tentang menyampaikan khabar duka ni lah. Okay. Alright. Itu Syafiq. Okay, Masya Allah. Kira cabaran apa ni? Itu yang seronok apa?
dengan pengalaman Dr. Ha kan. Sekarang ni apa kata kita dengan pengalaman Dr. Laili, apa yang paling macam mencabar sekali dengan nak menyampaikan khabar duka ni? Mungkin mesti ada banyak ni. Mesti yang best tak dengar. Banyak. Lepas tu kadang-kadang tu yang jadi susah tu. Tapi sebelum tu nak cerita lah antara halangan-halangannya kan ada apabila kita nak menyampaikan khabar duka tu, keluarga datang jumpa kita dulu. Boleh tak doktor jangan cakap? Ya, itu satu hal pula. Dia orang bagi rules dulu ya. Ya. Dia yang tu memang saya rasa hari tu kita belajar pasal, bukan belajar, kita discuss pasal autonomi, kita discuss pasal ni kan, sebab saya rasa tak boleh lah dalam keadaan macam tu ya, kita kena bagi tahu pesakit, kita bagi tahu keluarga macam mana pun. Kalau apa dia kata nanti kalau tak dia depress, dia tak makan. Daripada kita sembunyikan, saya rasa ini antara fenomena biasa di kalangan keluarga ya, yang saya tak pasti itu overprotective ke apa, tapi saya rasa tidak baik buat macam tu. Sebab itu hak dia ya, autonomi itu. Dia faham tak faham apa yang berlaku selepas itu adalah tanggungjawab kita untuk bagi support. Tapi jangan halang pesakit daripada mengetahui keadaan penyakit dia yang sebenar. Yang saya rasa saya tak tahu yang ni sebab halangan nak ceritalah. Sebab berkait ni ya. Lepas tu ada satu lagi budaya yang buat keputusan tu bukan pesakit. Ya. Kan? Sama ada ayahnya ataupun suaminya ataupun emaknya. Sedangkan yang empunya diri tu juga patut didengar suaranya dan keinginannya. Ya? Jadi bagi antara pengalaman yang saya rasa mencabarlah bagi saya adalah bila pesakit yang ada kanser ke kita breast cancer jugalah yang saya jumpa. Dia nak buat prosedur seterusnya, tapi suami kata tak payah, kita kena buat alternatif, dan kita panggil dia balik, panggil beberapa kali, dan saya rasa itu adalah benda yang sangat pahit lah bagi kita kan, sebab kita tahu yang empunya diri nakkan tu, tapi seolah-olah tidak diizin, tidak dibenar ya. Kat situ saya rasa mengecewakan lah. Maknanya keputusan tu patut dihormati, yang empunya diri itulah patutnya didengarkan ke ni ya. Ada satu pula saya yang ni saya ingat sampai bila-bila, yang setakat ni masih ingat lagi, sebab masa saya buat ultrasound untuk seorang college student yang saya jaga sebelum tu, sebab dia selalu mengalami perempuan mengalami jangkitan kencing yang berulang-ulang. Jadi akhirnya dapat tahulah ada jangkitan seksual chlamydia. So dia ada pelbagai pasangan, belum berkahwin semua lah. Tapi student dia bagus, dia bekerja sendiri, so tak ada support system, dia sangat independent. Ya. So saya sedalam usaha untuk stopkan dia daripada aktiviti seksual ni. Dan satu hari dia datang jumpa saya, dia kata miss period ya. Kita biasalah buat dia ultrasound. Buat ultrasound saya nampak ada dua baby. Ada kembar? Twin? Dan saya masa tu saya rasa saya memang, ini pengalaman sebab saya rasa saya tak tahu patut tak saya apa yang saya buat. Sebab saya kata, saya ingat sampai sekarang apa saya kata, saya tak pasti saya nak kata takziah ke tahniah. Sebab this is unplanned, unwanted pregnancy. Tapi ada ni kan, kita yang excited. So tak tahulah Kak Har, itu pengalaman yang sampai sekarang saya masih tertanya-tanya, adakah itu berita gembira ataupun berita duka. Sebab dia lepas tu memanglah sebab dia tak ada support system, so saya terpaksa pastikan dia akan sentiasa datang, dan juga sehingga dia bersedia untuk mendapatkan bantuan daripada ibu ayahnya yang berada jauh. Tapi alhamdulillah lah kemudian selesailah juga. Tapi the struggle di peringkat awal tu kan yang kita itulah saya rasa tapi saya rasa antara kesukaran dan emosi yang kita alami. Tapi satu lagi Syafiq yang saya rasa saya unexpected adalah semasa saya menyampaikan, saya bekerja di klinik kesihatan. So klinik kesihatan saya dekat dengan highway, jadi banyak accident. Jadi kes-kes accident memang tu. Jadi kerja kita buat resusitasi lah kan. Jadi bila ada kes ibu, ayah dan juga anak.
So baby yang datang tu menangis saja. Ibunya dah kena buat resuscitation. Maknanya yang ayahnya mungkin patah bahu ke apa. So saya of course lah meninggal lah ibu tu. So saya pun nak menyampaikanlah kepada suami ni sebab dengan background anak menangis, dengan background kita setelah penat buat resuscitation. Lepas tu bila cakap, Cik, isteri dah meninggal. Tak apalah, saya boleh kahwin lain. Saya tak tahu saya nak buat apa. Saya nak marah kan, saya nak, kan. Itu antara benda yang unexpected. Tapi setelah belajar grief, kita pun rasa nak marah balik kan. Setelah belajar grief, mungkin itu emotional suppression ke, itu numb ke apa. Tapi kita pula lah kena belajar. So macam-macam, itulah pengalaman yang saya rasa pelik-pelik tapi bagi saya lah. Dan saya pun sampai sekarang tak tahu macam mana sepatutnya saya patut respon. Tapi saya tak ada apa-apa. Masa tu Laili respon macam mana pada suami tu? Lepas tu saya lah pula Saya lah pula terkejut. Saya nak jawab apa ni? Tak apalah cik, cik duduk dulu, anak cik nanti kita. So saya terpaksa, so katakan kita pula yang grief tau. Sebab kita rasa kita pula yang grief. Sebab tu masa tu saya divert lah saya punya attention kepada anak yang menangis tu dan cuba ni dan tu. Masya Allah. Itulah macam Allah. Macam-macam berita, macam-macam cara kan. Betul. Yang kalau tentang tadi tu, ahli keluarga tak nak bagi kita nyatakan perkara sebenar kepada pesakit tu, pengalaman saya ada seorang ibu daripada saya daripada Johor, tengok saya muaka Batu Pat. Tak pernah masuk hospital ni. Dia yang sihat, walafiat. Tapi lepas 15 tahun ke 12 tahun tak datang head, tiba-tiba datang ada pendarahan. Dan agak banyak pendarahan tu. Jadi referral daripada hospital periphery tu memang untuk rule out endometrial CA lah. Maknanya kanser daripada dinding rahim gitu. So bila kita buat ultrasound, so betul kita nampak memang iyalah kan. Dan so tentu sekali kena buat operation lah ya. Kita kena buat exploratory punya laparotomy, tengok banyak mana dah, sebab yang kita nampak daripada ultrasound tu macam dah true and true lah ya, dia punya dinding rahim tu ya. Rahim pun tak berbesar dah ya, sebab dah 15 tahun postmenopausal. Tapi so bila kita buat operation, kita kata ni kita nak buat operation, kalau misalnya nampak masih boleh lagi, kita akan buangkan semua organ-organ rahim dan juga ovari semua tu. Tapi kalau katalah dah agak merebak tu, mungkin kita tak buat apa-apa sangatlah. Jadi masa tu anak-anak ni tak bagi kita kata kanser. Cuma kita kata kita bimbang ada ketumbuhan ke. Tapi makcik ni sangat cerdik. Sangat cerdik dia bukan je ni kan. Yelah, dia kata okey tak apa. So saya ingat saya dengan konsultan saya, kita buat operation tu, kita buka aja, kita tengok dia memang dah quite advanced sebenarnya. Itu yang saya ingat pasal kanser dinding rahim yang sebenarnya dah go through and you can buka tu, kita boleh nampak kanser tu kan dekat luar daripada rahim tu dah. So memang kita panggil open and close sajalah. Kita memang sampel sikit je, tapi kita dah clinically kita tahulah, kita ambil sikit tissue sampling and then kita tutup balik. So operation sangat sekejap. Sekejap je. Lepas tu bagi tahu kat anak-anak di luar. Saya ingat anak-anak dia, saya 6 ke 7 orang, dan yang sulung lelaki, lepas tu yang kedua tu perempuan. Semuanya ni memang pangkat besar-besar semua dah. Kan mak ayah kita ni dulu-dulu masya-Allah ya, daripada yang nombor 1 sampai nombor 7 tu. So diorang kat luar tu, abang yang sulung ni kata, "Please doctor, don't tell my mother anything," dia kata. Jangan bagi tahu dia. So yang adik pula kata, "Kena bagi tahu bang." So diorang gaduh kat depan tu kan saya. Saya tahu okey macam ni. Satu, you kena faham, your mother is a very intelligent woman. You argue macam ni pun she knows. Lepas tu, tak mau Prof, saya tak mau masa tu Prof lagi lah kan. "Tak boleh doktor, jangan bagi tahu." Saya tak izin doktor bagi tahu. Macam tu pula dah. Okay. So lepas tu I just leave them, tengok mak dia dah recover apa semua. Tapi mak dia bangun. Dia kata, "Sekejap ya doktor, operation." Dia kata macam tu. Kata, Puan, dah teruk ya? Dia kata. Dah teruk ya? Dia terus cakap. Dah teruk ya?
Nampaknya kita tak boleh nak buat banyak. Tak apa doktor, anak-anak saya tu sekarang dia tak bagilah doktor cerita kat saya. Tapi saya ni bukan bodoh, dia kata. Dia cakap sendiri. Lepas tu boleh tak doktor cakap kat anak-anak saya nak balik rumah, dia kata. Saya nak balik rumah, tak apalah, tak payah. Soalnya kalau tak kita, ada lagi tak treatment lain kan, kita macam itulah anak-anak ni. So saya yang kena pujuk anak-anak ni, kata mak memang nak balik. Mak memang nak balik. Dan walaupun diorang very unhappy, tapi sebab mak nak balik juga, balik. Dan tak silap saya 2 bulan lepas tu saya dapat message daripada anak perempuan yang bungsu, kata mak dia baru meninggal pagi tu. Dalam keadaan yang tenang apa semua, dan dia terima kasih lah sebab kiranya macam jadi spokesperson untuk mak dia. Dia kata sebab kalau ikutkan anak-anak ni macam-macam lah. Jadi yang itu yang Kak Hari ingat sangat Laili pasal tadi kan, walaupun mungkin anak-anak ni dia nak protect mak dia semua tu, tapi sebenarnya mak dia tahu. Mak tu cerdik orang dia. Dan oleh sebab tu mungkin betul lah macam Laili kata, kadang-kadang kita kena, tapi sebenarnya pesakit ni dia ada hak dia untuk mengetahui apa sebenarnya yang dia ada tu lah. Okey Laili, panjang apa? Syafiq panjang lebar pula cerita kami. Tak apa, seronok dengar. Saya boleh dengar ni, saya teringat satu lah kan. Dengan macam kata family yang lebih, dia orang yang lebih keluarkan rules dulu apa semua kan. Sekarang ni pula, kita ada zaman, orang kata apa, media sosial dengan elektronik kita semua ada ni kan. Macam mana pula dengan, macam mana pula bila kita nak breaking bad news, ada orang ni pula, mungkin kejap doktor, saya ni kena letak ni perakam ni, saya kena merakam, takut nanti saya lupa apa nak yang dikabarkan ni. Diorang pula nak buat rakam recording lah, apalah semua benda. Boleh tak saya nak record ni, boleh tak macam tu. Macam mana kadang-kadang kita nak respon dengan benda tu. Macam tu. Laili macam mana tu? Saya teringat macam mana pula sekarang? Bergantung sebab kita biasanya kita allow juga, kita benarkan, bergantung keadaan lah. Saya tak pernah alami sendirilah, tapi saya alami sebagai keluarga pesakit. Maknanya cuma bagi saya rasa kalau saya benarkan, tapi hanya untuk dalam keluarga saja. Maknanya internal lah, bukanlah untuk you sebarkan dalam TikTok. This is how the doctor ni bagi saya, so saya sebab bila kita dengar macam tu, sebab yang ni saya sebagai perspektif dari perspektif keluarga pesakit pakcik saya didiagnose kanser paru-paru yang dah memang advance. Jadi saya dengar sendiri, maknanya dia minta izin untuk dirakamkan, untuk rakamkan, dan doktor tu benarkan untuk rakamkan supaya keluarga boleh faham, sebab yang temankan anak dia seorang kat situ. Dan saya rasa saya puas hati bila dengar sendiri, dan saya rasa sebagai keluarga pun kita tidak akan menyebarkan benda ni. Jadi terpulang kepada masing-masing, sama ada kita nak itu tanda tangan ke tidak, saya tak pasti. Tapi itulah yang pada pandangan saya benarkan untuk keluarga. Sebab kadang-kadang bila cerita tu jadi benda lain pula kan. Jadi bila kita cerita, bila kita dengar sendiri penjelasan tu, dan bagusnya dalam tu kita sedengar juga soal jawab pesakit tu kan. Pesakit pun dah cakap sebenarnya apa dia punya keinginan, apa yang dia nak. Dan dengan tu keluarga pun boleh dengar lah apa keinginan pesakit. Ahad Tadina Okay. This is something Dr. rasa macam a new development juga sebenarnya, Syafiq. Tapi satu development yang kita kena face lah, kena hadapi sebagai pengamal perubatan ni. Dr. setuju sangat apa yang Dr. Laili cakap tu. Maknanya kita tengok case by case, and kita tengok juga keluarga dan pesakit kita tu. Kalaulah misalnya kita ada a very good rapport dan kita nampak adanya saling percaya mempercayai, hormat menghormati kita punya hak masing-masing, sebab doktor pun ada hak dia sebagai perawat ni, dan patient pun ada, nampak sangat kita punya kesungguhan untuk appreciate each other and jaga boundaries tu. Saya rasa tak ada hal lah kalau dia nak rakamkan untuk bagi tahu. So yang kena jelas adalah, kalau saya lah Laili dalam keadaan tu,
saya memang kena rakamkan di situ. Ada permintaan daripada family untuk merakamkan perbincangan ni. Dan saya setuju, tapi dengan syarat bahawa ini hanya limited untuk ahli keluarga. Dan sekiranya perlukan perbincangan lanjut, mungkin lebih baik untuk diorang berjumpa and not just through the recording gitu tu. Tapi kalau katalah Laili, kita nampak memang kita punya patient ni dan family dia ni nampak dodgy sikit. Maksud saya tu maksud dia macam adalah tanda-tanda yang dia mungkin nak mengeksploitasi ataupun kita pun kena protect diri kita juga kan. And then kalau misalnya kita bimbang dia akan ada manipulasi dan eksploitasi, terutama dalam masa sekarang ni, as a provider kita ada kita punya rights untuk decline. Sebab kita kata kita tak dapat nak jamin recording ni sampai ke mana. Jadi dan tentu sekali kalau recording tu dia ambil mungkin 1 minit je letak kat TikTok, sedangkan kita bincang dengan diorang 15 minit, itu not really fair, isn't it? Kan Syafiq, lainlah kalau misalnya dia memang nak bagi 15 minit tu betul-betul. Itu yang kita bimbang dia akan taken out of context. So saya, pada nasihat saya lah agaknya khusus kepada anak-anak saya, doktor macam Syafiq ni yang akan melalui semua ujian ni. Sebab saya dengan Laili kita tak lalui sangat. kita punya zaman dulu tak macam tu. Jadi mungkin anak-anak sendiri kena ada kebijaksanaan lah, dan juga hunches tu lah kita kena ada juga firasat orang beriman tu kan Syafiq. Jadi sebenarnya tu guidance. Dan kalau misalnya kita tahu pesakit ni memang datang daripada latar belakang yang memang kita nampak baik dan juga saling menghormati kita, so kita tak ada hal. Jadi kalau misalnya kita tahu dia ada banyak track record lah kan. Jadi dan especially kalau kita tengah dalam keadaan yang mungkin kita sendiri luar kawalan. Mungkin Dr. Hana letakkan di sini, doktor ni sebenarnya dia tak boleh merawat bila sama dengan cikgu lah. Jangan mengajar kalau kita ada di bawah pengaruh 4 perkara ni. HALT. Halt. Halt lah, dalam bahasa orang putih halt, berhenti. Jangan mengajar, jangan teruskan perbincangan dengan patient kalau kita dah ada 4 keadaan ni. Pertama, H adalah hungry, lapar. Sebab kita lapar ni, kita memang garang sikit kan. Kita perut tengah sakit ni, perut lapar ni kan, ni macam-macam pula, banyak songeh pula patient ni. Start lah nanti. A, angry. Angry ni yang Syafiq, kan Laili, kita ni forever angry. Sebabnya bukan kita marah kat patient, kita marah kat semua benda lain lah. Kita marah dekat patient sebelum ni, kita marah dengan kawan kita tak ambil kita punya, hari tu kita cover dia, hari ni pula dia tak nak cover kita. So banyak angry tu. Angry dengan, tadi parking kereta kan, selalu tempat parking kereta kita tu ada orang ambil pula dia. Angry ni. So dia di bawah perasaan marah. L adalah lonely. Lonely and late. Late ni memanglah forever late. Ada je orang tunggu kita kan. Doktor bila nak buat summary doktor kan, nantilah Ustaz, saya tengah tengok ni. So late. And of course T tu when you are tired. Hungry, angry, late and tired. Dan saya ingat untuk bila jadi doktor ni kita ada semua 4 tu dalam satu masa. Dia nasihatnya adalah jangan break bad news when you are having one of these 4, tapi tu kita ni bukan ada one, kita ada semua. We are hungry, angry, late and tired kan. So oleh sebab tu memang doktor ni dia kena tahu juga batasan kita. Laili kita Syafiq, kadang-kadang kita rasa mungkin kita tak boleh nak break this bad news. Sebab kita tengah dalam keadaan yang kita sendiri, emosi kita mungkin kita tak berani nak tak boleh janji macam mana kawalan kita kena bagi orang lain yang break bad news tu. Sebab kita doktor ni pun terkesan juga. Macam tadi kan Laili, dari resuscitate ibu ni tiba-tiba keluar dia kata tak apalah, saya boleh kahwin seorang lagi. Kalau saya lepuk juga lah takut. Saya rasa macam kan? Tapi tak boleh pula kan. Jadi Masya Allah, memanglah itu jadi kita punya mujahadah kita lah kan Syafiq. Jadi especially untuk breaking bad news ni pun saya rasa saya nak bagikan maklum di sini. Kita sendiri sebagai yang akan memberikan khabar duka tu, kita kena tahu juga apa keadaan kita. Laili? Apa pandangan Laili tentang tu?
So kadang-kadang orang marah kita balik kan sebab kata doktor tak apalah, senang aja nak cakap, tapi kita pun kena bagi tahu juga, saya pun manusia, saya ada perasaan, saya pun sebenarnya sangat sedih dengan apa yang berlaku kan. Kadang-kadang bila macam itulah. So bukan kita nak mainkan emosi, tapi kadang-kadang kita nak balikkan lagi mereka bahawa we are also human kan, dan kita juga kecewa kalau kita tak dapat buat yang terbaik untuk pesakit kita. So kadang-kadang itulah expectation keluarga tu tinggi kan. Kita pun memang saya rasa tak ada pun sesiapa yang akan buat benda secara cincai ke secara tidak bersungguh-sungguh kan. Seperti yang selalu cakap, kita dah cuba kan. Kita dah cuba, kita sebaik yang mungkin, tapi ini je lah yang kita mampu buat. Cuma kadang-kadang kita satu lagi dalam menyampaikan berita duka ni, kita tak antara benda yang cakap, jangan cakap lah tak ada apa yang boleh dibuat. Kalau boleh elak kita cakap tak ada apa yang boleh dibuat. Kita kena kita cakap okey, walaupun dah advance macam pesakit kahar tadi, tapi kita bagi dia masa yang ada ni the best quality, yang apa yang dia nak. So kadang-kadang kita cakap, tanyalah dia apa yang dia nak. So kadang-kadang dia nak balik kampung, walaupun orang kata takutlah nanti kalau balik kampung, bawa lah. Kalau dia nak balik kampung, dia nak jumpa sesiapa, bawa lah jumpa sesiapa. Itu dalam keluarga yang menangani ni lah. Jangan, kadang-kadang kita overprotective keluarga overprotective. Bila sakit tu tak boleh buat apa-apa dah, kena ni. Tak apa, kalau dia nak buat apa yang kita boleh bincangkan, kita tengoklah rasionalnya, apa yang boleh kita usahakan untuk bawa. Dan saya rasa biasa pun untuk orang kita, kadang-kadang dia minta untuk pergi umrah kan. Kalau dah terminal, itulah. So kita yang biasanya kita akan usahakan untuk dapat support. Kalau yang darahnya rendah, kita masukkan darah supaya dia dapat pergi juga. So kat situ saya rasa sokongan tu adalah berterusan. Ni Laili, ni pun Dr. Syafiq dah ada tu, kita pass over kat dia lah dekat sana. Pass dulu kat sini. You boleh jaga kat sana, Syafiq. InsyaAllah. Okay. Syafiq, kita dah sejam. So mungkin betul. kita tengok soalan tak ada. So saya ingat semua orang mungkin memang mengikuti dengan baik, tak ada soalan. So mungkin soalan yang last daripada Syafiq agaknya. Itulah soalan terakhir pada saya. Yang paling penting lah. Okay, tadi kita cerita pasal doktor, pasal apa. Ni patient pula ni. Last kali. Macam mana persediaan patient sendiri ataupun sakit sendiri tu yang boleh kita bagi, suggestkan untuk menghadapi berita-berita buruk ni macam mana? Alamak, ini teknik lah. Okay. Sakit macam saya pesan tadi lah kot. Yang saya pesan tadi, kalau nak jumpa doktor untuk tengok apa-apa, pesakit ataupun keluarga ni kena ada support system. Kan? Lepas tu bila dan keluarga ni kena, macam saya dah cakap lah ni, Syafiq, dah kena respect patient punya interest. Respect patient punya interest, dan lepas tu disciplinary kan. Maknanya apa lagi persediaan ni Kak Har? Saya pun dah dia selalunya yang Kak Har teringat Laili, patient selalu dia nak second opinion. Bila kita bagi dia bad news, apa-apalah juga bad news, kalau misalnya macam balik kepada yang related dengan Kak Har dan Dr. Har kan, Syafiq, macam ultrasound tu, selalunya dia bukan tak percaya kita tahu, tapi dia lebih yakin kalau misalnya ada 2-3 orang lagi jumpa benda yang sama. Yang ni Dr. Har rasa itu mungkin satu yang pesakit kena tahu dan keluarga. Kalau dapat satu bad news daripada seorang doktor, dia orang boleh secara baik-baik kata, doktor boleh tak saya nak jumpa doktor yang lain jugalah untuk, bukan kami doubt doktor punya ni diagnosis, tapi kita mungkin nakkan second opinion. So kita pula sebagai doktor ni, Syafiq, kita jangan take it personally. Janganlah pula kata, you nak jumpa siapa? You jumpa siapa-siapa pun kat Malaysia ni, diorang semua refer kat I. Dia tak boleh macam tu. They are not questioning your ability. They just
Dia hanya mahu Spoken kalau opinion. katalah ada, yes, kalau ada 3-4 doktor yang kata benda yang sama, itu lebih convincing kan. Sebab kita kan biasalah bila ada satu bad news, kita kalau boleh nak cari juga somebody who will give us that good news kan ya. Dan kita pula kalau kita tahu tu memang diagnosis dia kan. Dan macam yang selalu Dr. Han ajarkan pada trainee Dr. Han pun, saya kata kalau katalah kita buat ultrasound dan kita dapati masalah macam ni, dan sebenarnya kalau patient tak minta pun kita kata okay point, saya nak point tengok juga rakan saya, sebab saya rasa itu lebih meyakinkan kalau dia pun jumpa perkara yang sama. Bukan sebab saya doubt saya punya skill atau experience saya, tetapi untuk patient yang lebih tenang. Ya. Dan ada juga lah yang mungkin kata doktor saya nak jumpa doktor lain. So kita kata boleh ya, dan saya memang doa lah supaya doktor tu tak jumpa juga apa yang saya jumpa kan ya. Tapi usually they will find the same thing. Ya, the next thing nanti dia akan datang balik kat you and kata doktor saya dah jumpa doktor tu pun dia sama jugalah nasihat dia dengan apa yang doktor kata. So you janganlah pula jadikan tu personal ya. Jadi tu yang Laili kat rasa kalau pesakit dia dapat bad news, dia sebenarnya boleh minta pada doktor satu tempoh bertenang. Dia nak kena digest dulu benda ni. Kadang doktor ni bukan apa, dia terus paksa je minggu depan nak cepat kan. Minggu saya dah bookkan awak ni untuk kemoterapi. So kita mungkin politely kita kata boleh tak agaknya saya, boleh ke doktor kalau tangguh seminggu lagi ke, so that and then dia kata saya mungkin nak jumpa kawan adik saya, dia pun doktor dekat ni. You should allow je. Janganlah pula kita apa tadilah take it personally lah dan cakap macam-macam ya. Jadi so pada pandangan Dr. Har ya, Laili, kita kena bila kita wrap up kan, harapnya dalam sejam ni insyaAllah yang slide ni juga kita punya live ni juga akan kita buat naikkan kat Akademi Dr. Har. Saya dapati ramai juga yang tengok balik especially tajuk tu related. Kita nak bagi tahukan bahawa satu, menyampaikan khabar duka atau breaking bad news ni adalah satu yang sangat sukar untuk doktor. We don't like doing it. Kalau boleh kita nak bagi khabar seronok. Sangat ya. So itu satu. So mungkin boleh beri empathy lah kepada kita doktor ni ya. Bukan senang. Tetapi disebabkan yang sangat penting, kita memang latih kita punya doktor-doktor kita bagaimana nak break bad news. Tapi macam biasalah kita latih macam nak rak lah kita latih, tapi at the end tu budak tu jugalah kan. Syafiq ni jugalah macam mana dia nak break bad news tu. Dia punya style dia. Dan cara pesakit menerima khabar duka ni lain-lain. Ya, yang itu kena kita sebagai doktor ni kita kena tahu. Ada yang mengambilnya secara tenang, ada yang mengambilnya secara terkejut, ada yang mengambilnya secara hysterical. So semua tu kita kena sediakan ya. Ada masanya dia nak tahu semua, ada masa dia tak nak tahu. Ada. Jadi kalau pesakit sendiri tak nak tahu tentang keadaan diri dia, itu satu defense mechanism atau mekanisme pertahanan dia. Tapi kita kena bagi tahu juga. So kita kena bagi tahu the next of kin. So saya tak nak dengar, doktor tak nak dengar macam tu tau. Ada lain tak mau dengar. So kita kata okey, kalau puan tak nak dengar, saya kena bagi tahu ni kepada siapa? Bagi tahu kat husband saya. Yang tu kita kena bagi tahu husband dia. Sebab mungkin dia akan lebih baik menerimanya daripada husband dia daripada kita sendiri. Kalau misalnya lebih mudah adalah apabila kita terang satu-satu hingga kan pesakit tu dengan bahasa yang mudah, hingga pesakit tu sendiri dapat tahu. Ni memang kiranya macam dah terminal juga ni. Ataupun tadi kan bayi tadi, boleh ke bayi saya hidup doktor kalau macam banyak sangat tu? Dia sendiri boleh fikir. So sebenarnya itu lebih, macam kalau landing dia lebih lunak sikit. Dan yang tadi tu, kalau misalnya dia memerlukan masa, kita kena bagi masa. Lain-lain, jangan buru-buru. Dia nak jumpa doktor lain pun kita kena benarkan. That is not something personal. Dia bukannya question your ability, tetapi untuk ketenangan dan untuk dia lebih convince. Okay. Kak Laili agaknya kalau nak wrap up, Laili silakan. Wrap up. Okay, terima kasih. So tadi saya cakap ianya adalah menyampaikan khabar duka ni adalah bagi kita skill yang sangat penting. Ya. Dan macam Kak cakap, ianya bukan mudah untuk kami dan kami juga stressful, dan kami faham pesakit dan keluarga nakkan kebenaran, the truth.
Dan untuk kita doktor ke siapa fahamlah bahawa bagaimana ia disampaikan akan mempengaruhi pemahaman pesakit. Dia akan mempengaruhi kepuasan mereka terhadap perkhidmatan kita, dan juga dia akan mempengaruhi adjustment mereka, psychological adjustment ya. Dan yang lagi satu, kita nak supaya penyampaian tu akan menyebabkan kita mencapai shared decision making. Maknanya kita dapat membuat keputusan pengendalian seterusnya tu bersama-sama. Ya, betul. Itu faktor yang saya rasa kita tak boleh nak paksa pergi kemo, walaupun kadang-kadang kita rasa that's the best ya. Dan saya rasa saya nak tutup dengan, selalu saya tutup dengan saya punya lecture tu dengan quote yang dari surah ni. Dia kata, I have learned people may forget what you said, people may forget what you did, but people will always remember how you make them feel. So bila menyampaikan khabar duka tu, kadang-kadang kita harapkanlah pesakit ni akan ingat semasa, macam tadi lah, smooth landing kita menyampaikannya. So walaupun ia je khabar duka, tapi dia disampaikan dengan cukup cantik lah, dan menyebabkan tidak melukakan. Ya, dia duka tapi tidak melukakan. Wow, sedap tu. Khabar duka tapi tidak melukakan. Smooth landing juga ni. Masya Allah. Itu dah nak cakap Melayu macam mana kan? Kan betul Syafiq, Dr. Prof ada Dr. Laili yang paling best untuk bagi subjek ni. Okay, alhamdulillah. Baik, saya boleh bertahan buka mata. Okay, terima kasih banyak Laili kan Syafiq. Kalau Syafiq, sila Syafiq mungkin nak buat conclusion Syafiq sendiri sebagai anak murid lah dalam sesi kita ni. Tak adalah, saya pun ucapkan terima kasih kepada semua. Banyak yang saya belajar juga pada hari ini. Dan saya nampak bila kita macam tadi smooth landing tu, sebenarnya result dia kepada pesakit dan juga kepada keluarga pesakit tu, dua-dua orang kata win-win situation, berpuas hati dengan apa yang diorang dapat tu. So jadi after tu tak ada question lah, orang kata halas kalau Arab Arab ni halas. Halas. Okay. Itulah. So jadi pada malam ni saya ucapkan terima kasih kepada Prof Har, kepada Dr. Laili sudi untuk kita bersama malam ni, dan insyaAllah nanti kita akan ada bersama lagi dua bulan seterusnya. Kita akan ada lagi topik yang lain bersama Prof Har, insyaAllah sama-sama pada waktu dan tarikh yang nanti kita akan umumkan lah. Okay, silakan Prof Har nak tutup ni. Okay, so kita memang buat 2 bulan sekali. Yang akan datang adalah pada bulan Julai insyaAllah. Tajuk dia at own risk discharge. AOR discharge. Sebab kita selalu kan, kerana pesakit ni dia nak keluar walaupun kita kata tak boleh keluar lagi. Apa implikasi dia semua. Dan insyaAllah kita akan jemput seorang tetamu yang sangat banyak experience dari sudut pentadbiran ni handling AOR discharge ni. Jadi mudah-mudahan lah kan peluang perbincangan seperti ini akan memberikan manfaat. Kalau dapat seorang pun yang dapat manfaat malam ni, maknanya Syafiq seorang je, orang lain tak dapat pun dah kira okey dah. Sebabnya dalam konteks kita membijaksanakan masyarakat ni, kita hanya perlu memberikan apa yang kita ada semampu yang terdaya. Siapa yang akan dapat memanfaatkan ilmu tu, itu bukan dalam bidang kuasa kita kan Laili, Syafiq, iaitu semua rezeki yang Allah berikan kepada sesiapa sajalah. Mudah-mudahan kalau siapa yang menonton ni tadi, saya sampai juga 23 orang, itu kira okey tu Laili. Okey, dia naik turun macam tu. Ramai lagi orang beraya lagi ni tapi mungkin boleh juga dikongsikan perkongsian ini atau didengar lagi waktu akan datang. Mudah-mudahan usaha untuk membiasakan jargon perubatan ini akan meningkatkan lagi keyakinan pesakit terhadap jaga rawatan perkhidmatan kita, dan juga doktor sendiri pun menjadi lebih baik di dalam memberikan khidmat bakti dia. Akhir sekali agaknya apabila menyampaikan berita duka ni, kita tak boleh lari daripada percaya tentang qada dan qadar Allah. Kita tahu
sesuatu tu mungkin sebenarnya kita anggap tak baik, tapi sebenarnya itulah yang paling baik yang perlu kita perolehi saat tu. Ada pun juga benda yang kita sangat nak teringin ni, tapi Allah kata yang tu tak bagus untuk kamu. Jadi mungkin akhirnya iman itulah juga yang akan memastikan bagaimana kita menerima khabar-khabar ini. Dan betul lah Saidina Umar katakan, sekiranya kamu ada iman, maka kamu memiliki segala-galanya, tetapi sekiranya kamu kehilangan iman, kamu kehilangan segala-galanya. Ya, jadi mudah-mudahan itu message kita, dan insyaAllah kita bertemu lagi. Terima kasih banyak Laili. Ya, terima kasih Daun Keladi tu. Nanti kita jemput lagi, dah pandai dah ber-IG live ni. Ya. Syafiq, jangan lupa balik. Bila nak balik? InsyaAllah tak tahu lagi, tapi mungkin hujung bulan ni balik sekejap lah Malaysia. Macam tu. Mana Syafiq sekarang memang akan berkhidmat di Mekah ni lah ke? Dia akan ulang-alik jugalah insyaAllah. Okay. So kalau tiba-tiba tersangkut dengan orang Mekah tu kan bagi tahulah. Ya. Okey, kita tutup dulu ya majlis kita ni ataupun kita punya sesi ni dengan tasbih Farah dan surah Al-Ikhlas. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah.